Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu untuk menjawab soalan pandangan tambahan. Okey. So sebelum itu cikgu ingin tekankan konsep pandangan tambahan secara ringkas. Okey. Yang penting di sini ialah kamu perlu mengetahui, okey, apakah dimensi-dimensi yang ada pada setiap pandangan. Okey, lebar, dalam dan tinggi pada pandangan atas, hadapan dan juga pandangan sisi. So itu adalah yang perlu kamu fahamlah. Dan kemudian kamu juga kena kenal pasti apakah di manakah satah rujukan XY yang diberi itu berada. Dia menghadap pandangan atas ke hadapan ke atau sisi, dan kemudian kamu kena kenal pasti di manakah kedudukan satah rujukan X prime, Y prime yang paling sesuai. Pastinya kalau dia dalam kes ini dia menghadap pandangan atas, okey. Jadi yang tidak ada, dimensi yang tidak ada pada pandangan atas ialah tinggi. Jadi inilah dimensi ketinggian, pandangan tambahan jenis ketinggian. Tinggi berada pada pandangan hadapan, jadi satah X prime, Y prime kamu ini perlu bersudut 90 darjah dengan dimensi tinggi. So itu adalah konsep asas secara ringkas. Okey, bagaimana untuk menentukan kedudukan satah rujukan X prime, Y prime. Okay. Tanpa membuang masa, kita terus beralih kepada soalan percubaan Negeri Kedah 2012. Okey, untuk soalan ke-6 mereka memilih soalan pandangan tambahan. Okay. Langkah yang pertama, kenal pasti satah rujukan XY yang diberi. Dalam kes ni X1, Y1 diberi dan menghadap pandangan. Kalau ini adalah pandangan, kalau tidak dinyatakan kita anggap ini sebagai pandangan hadapan. Okey, dan ini sebagai pandangan sisi. Okey, dia menghadap pandangan hadapan. Jadi pandangan hadapan yang ada di sini ialah lebar, yang ini adalah tinggi. Yang tak ada ialah pandangan dimensi kedalaman. Jadi ini adalah pandangan tambahan kedalaman. Okey. Dan dalam, dimensi dalam berada di mana? Langkah seterusnya ialah kita kenal pasti dimensi dalam adalah berada pada pandangan sisi. So yang ini. Ini adalah dalam. Okey. Yang ini adalah dalam. Okey. Jadi satah X prime, Y prime yang kita akan tentukan mestilah berada bersudut 90 darjah dengan dalam. Dimensi dalam sama ada sebelah kanan, tengah ataupun kiri. Ikut kesesuaian ruang yang ada. Contohnya, cikgu ambil yang sebelah sini pun bolehlah. Okey. Cikgu ambil sebelah kiri sebagai pandangan satah rujukan X prime, Y prime. Okey, tandakan X tanda, Y tanda. Terbalik pun tak ada masalah, Y tanda, X tanda di bawah pun tak ada masalah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita akan melabelkan titik pada objek dan juga pada pandangan yang diberi. Kita selesaikan satah demi satah. Cikgu lorikkan satah ni dahulu. Okey. Dan pasti ini titik 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kenal pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada pandangan hadapan. Okey, kita lukiskan anak panah supaya jelas di sini. So, ini adalah pandangan hadapan. Okey, di sebelah sini adalah pandangan sisi. Okey. So, pada pandangan hadapan, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada pandangan sisi, okey, di sini adalah 6, 5/4, 3 di bawah ni /2 dan 6/1. Yang ni tak payahlah padam. Nyemak dia ni. Okey. Okey, kemudian kita unjurkan titik yang berkenaan supaya serenjang dengan garisan satah yang diberi, satah rujukan yang diberi, XY. Jadi kita unjurkan 1, 2,
Jadi kebetulan satah rujukan XY yang diberi tidak bersudut 30 ataupun 60. Jadi kita kena selarikan. Okey, pastikan garisannya bersudut 90 darjah serenjang dengan satah rujukan X, Y yang diberi. Okey. 1. Okey, kalau kita lihat di sini titik 1 di sini. Okey, betul-betul di atas satah X prime, Y prime yang kita pilih. Jadi titik 1 kita unjuk ke sini dan unjuk ke sini. So ini adalah titik 1. Teruskan lagi 2. 2 belum 2 dah unjuk belum? Belum. Kita unjukkan 2. Okey. Titik 2 betul-betul di atas garisan X prime, Y prime. Jadi bila kita unjukkan di sini, titik 2 juga dia akan berada di atas garisan X, Y. 3. Okey, belum ada lagi garisan unjuran. Kita lukiskan garisan unjuran 3. Titik 3 betul-betul juga di atas garisan X prime, Y prime. Bila diunjurkan, titik 3 akan berada di sini. Empat. Okey, lukiskan garisan selari untuk titik 4. Garisan serenjang, tak maaf. 4 di atas garisan X prime, Y prime. Kita unjurkan, kita akan dapat 4 di sini. 5. Unjurkan 5 juga di atas garisan X prime, Y prime. Jadi bila kita unjurkan ke sini, 5 juga di atas garisan XY. Dan 6 juga di atas garisan XY. Kita lihat pada objek 1, 2, 3, 4, 5, 6 bersambung. Kita sambungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan satu garisan. Okey, teruskan lagi. Jangan buang masa. Padam yang ni. Terlampau banyak sangat. Okey, yang ni pula. Kita lorik yang bahagian atas ni pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 7. Yang tersembunyi sana ialah 8. Okey, kita cari 7 dan 8 pada pandangan hadapan di mana? Pada pandangan hadapan 7 di belakang 2. Jadi 2/7. 8 akan berada di belakang 3. Jadi 3/8. Okey. Jadi kita dapatkan di manakah 3 dengan 8 pada pandangan sisi. 7 dan 8. 7 di sini pada pandangan sisi. Dan 8 juga berkongsi titik yang sama. Okey. Jadi kita ukur jarak tegak daripada 7 ke satah X prime, Y prime yang kita pilih. Okey, ini jarak dia. Okey. Kita unjurkan mana 7 yang ni. Bawa ke sini. Tandakan. Kita akan dapat titik 7 di situ. 8 pun sama jaraknya. Kita unjurkan mana titik 8 di sini. Okey, unjurkan dan tandakan. Akan dapat 8 di situ. Okey. Lihat pada objek 7 dengan 8 bersambung, sambungkan 7 ke 8. 7 dengan 2 bersambung, sambungkan 7 ke 2. 8 dengan 3 bersambung, sambungkan 8 ke 3. Teruskan lagi dengan satah seterusnya. 8, katakan ini 9 dan 10. Okey. 9 pada pandangan hadapan, 9 berada di sini. 4/9. 10 berada di belakang 5. 10/5. Okey.
Pada pandangan sisi, 10 berada di sini. 9/10. Jadi, dengan jarak yang sama, okey, kita unjurkan 9 di sini. Mana 9? Unjurkan. Okey. 9 di situ. 10. Unjurkan 10. Kita dapat 10 di sini. Lihat pada objek 9 dengan 10 bersambung. Kita sambungkan 9 ke 10. Dia bertinih tak apa. 10 dengan 5 bersambung. Kita sambungkan 10 ke 5. Okay. Dan 9 dengan 4 bersambung. Okay, 9 dengan 4 bersambung. Kita sambungkan 9 ke 4. Okay. Sebenarnya 8 dengan 3 tu pada pandangan ini, 8 dengan 3 tidak kelihatan. Okay. Do not draw hidden details. Jadi 8 dengan 3 tak perlu ditunjukkan. Okay, kalau kamu terbuat pun nasiblah. Kalau kamu faham, 8 dengan 3 tu terlindung. Okay, pada pandangan arah mata kita sekarang ni, 8 dengan 3 terlindung, yang nampak ialah 9 dan 4. Okay, teruskan lagi dengan sata berikutnya yang ni pula. Okay, yang belum dapat cari lagi ialah 9, 10, 11, 12. Okay, 11 pada pandangan hadapan, 11 adalah di sini, 12 di sini. Pada pandangan sisi, 12 dengan 11 berkongsi titik yang sama. Okey. Kita unjurkan 12 dengan 11, belum lagi ada garisan unjuran. Kita unjurkan 12. Kita unjurkan untuk 11. Okey, kita ukur jarak tegak 12. Okey, jarak tegak 12 masih lagi belum ada. Jadi kita panjangkan dulu garisan ni. Kita ukur jarak tegak dia berapa. Okey, kita ukur. Okey. Dan kita pindahkan pada garisan 11 dan 12. Okey, itu yang itu adalah 11. 12. Okey. Itu adalah 12. Kita lihat pada objek 11 dengan 12 bersambung, sambungkan 11 ke 12. Okey, 11 dengan 7 bersambung, kita dah sambungkan 11 ke 7. 12 dengan 10 bersambung, dah bersambung dah 12 dengan 10. Okay, kita teruskan lagi dengan satah yang sebelah atas ni pula. 11, 12, 13, 14. Okey, mana 13? Pada pandangan hadapan, 13 berkongsi titik yang sama dengan 11. Okey, pada pandangan hadapan 12 berkongsi titik yang sama dengan 14. Pada pandangan sisi 13 dan 14 di sini. Okey, jadi kita unjurkan. Dah ada garisan unjuran, kita ukur jarak. Sata rujukan X prime Y prime ke titik 13. Okey, unjurkan, bawa ke sini. Garisan unjuran dia. Letakkan pada garisan X, Y yang diberi. Tandakan. Kamu akan dapat 13 di situ. Ukur jarak yang sama. Unjurkan pada garisan 14. Letakkan pada satah XY. Tandakan. Kamu akan dapat 14. Lihat pada objek 3 dengan 14. 13 dan 14 bersambung. Sambungkan 13, 14. 14 dengan 12 bersambung. Sambungkan 14 ke 12. Dan 13, 11 bersambung. Sambungkan 13 ke 11. Gitu. Teruskan lagi. Untuk 15 dan 16. Okey, 15, 16. 15, 16 pada pandangan hadapan di sini 15. Di sini 16. Pada pandangan sisi 15 di sini. Berkongsi titik yang sama dengan 16. Okey.
unjurkan. Garisan unjuran belum ada lagi. Kita unjurkan dahulu garisan unjuran yang serenjang. Kita ukur jarak satah dari titik 15 daripada satah rujukan X prime Y prime. Okey, ukur dan pindahkan. Okey, itu adalah titik 15. Dan kita ukur jarak yang sama 16, kita pindahkan. Akan dapat 16. Kita lihat pada objek 15 dan 16 bersambung, sambungkan 15, 16. 15, 16, 14 bersambung. Okey, begitu. 15 dengan 13 bersambung, dah ada dah. Okey. Kita teruskan lagi dengan satah yang seterusnya. Satah yang ini. Okey, semua titik dah ada di situ. 6, kita dapatkan 17 di sini. Kemudian kita dapatkan 18, 19, 20, 21. Okey, 21. Dan kemudian kita dapatkan 22 di sini. Okey. Jadi kita lihat pada pandangan hadapan di manakah 17. Pada pandangan hadapan 17 di belakang 6. Jadi 17 di belakang 6. Kemudian 17 kita ada 18. 18 di sini. 18/19. Kemudian kita ada titik 20. Okey. 20 berkongsi titik yang sama dengan 10, 20, kemudian 21 dan terakhir sekali ialah 22. Okey, 22 berkongsi titik yang sama dengan 14. Pada pandangan sisi. Okey, pada pandangan sisi kita ada di sini 17. Kemudian 18 di sini. Kemudian 19, 20, 21 dan di sini 22. Okey. Jadi kita ukur jarak pertama sekali, kita unjurkan 17 dah ada dah. Kita ukur jarak 17. Okey, kita pindahkan pada garisan unjuran 17 dan tandakan. So itu adalah titik 17. Kemudian 18. Okey. 18 belum ada lagi garisan unjuran. Unjurkan dahulu. Kemudian kita unjurkan 18 pada garisan serenjang. Okey. Kita ukur jarak 18 daripada satah rujukan X prime Y prime yang kita pilih. Okey, pindahkan. Ini garisan unjuran 18, letak di sini. Letakkan pada garisan satah rujukan XY, itu adalah 18. Okey. 19. Okey, 19 garisan yang sama. 19. Okey, di situ adalah 19. 20. Okey, 20. Mana 20? 20 belum dah ada garisan dah. 20. Ukur jarak 20 daripada satah rujukan X prime Y prime.
Kita ukur jarak tersebut. Okey. Kita pindahkan pada garisan unjuran 20. So, itu adalah 20. 21. Kita ukur jarak 21 daripada satah rujukan X prime, Y prime. Okey. Unjurkan 21 titik yang sama, garisan unjuran yang sama. Okey, tandakan 21. Dan 22, jarak yang sama kita unjurkan. Mana 22? Okey, berkongsi garisan unjuran yang sama di sini. Letakkan pada satah rujukan X, Y yang diberi, tandakan 22. Jadi kita lihat pada objek 17 dengan 6 bersambung. Kita sambungkan 17 ke 6. 17 dengan 18 bersambung, sambungkan 17 ke 18. 18 dengan 19 bersambung, sambungkan 18 ke 19. 19 dengan 20 sambung. 20 ke 21 bersambung. 21 ke 22 bersambung. Okey, itu. Dan kemudian 22 pergi ke 16 dalam bentuk lengkung. Jadi kita tambahkan 3 titik antara. Okey, 1, 2, 3. Labelkan sebagai A, B dan C. Okey. Sini A, B dan C. Kita mulakan dengan titik A dahulu. Kita lukiskan garisan unjuran untuk titik A. Okey. Garisan unjuran untuk titik B. Garisan unjuran titik C. Okey, kemudian kita ukur jarak A dahulu daripada satah rujukan X prime, Y prime. Okey. Mana garisan unjuran A? Unjurkan di sini. Pastikan betul. Tandakan. So, itu adalah titik A. Kita ukur jarak B daripada satah rujukan X prime, Y prime. Okey, kita pindahkan B. Oh, pastikan betul. Letakkan pada satah X, satah rujukan XY. Tandakan. Kita ukur jarak C. Okey, letakkan pada garisan unjuran. Akan dapat C di sini. Sambungkan A, B, C dengan menggunakan French curve. 22, A, B, C dan 16. Okey, begitu. Jangan lupa lengkuk juga ada di sebelah belakang tu. Okey. Antara 15 pergi ke di sebelah belakang ada juga. Jadi kita panjangkan sahaja garisan ini. Untuk ABC kita panjangkan ke belakang kerana ada lengkuk di sebelah belakang.
Okey. Kita ukur jarak yang sama, jarak A. Kita pindahkan di sini. Jangan tersilap. Bawa naik ke atas. Tandakan. Okey, itu adalah A. B. Bawa naik ke atas. Silangkan. Ini adalah B. Dan C. Bawa naik ke atas. Okay, ini adalah C. Okay, sambungkan juga dengan menggunakan lengkuk yang bersesuaian. Okey, A, B, C. Bermula pada titik. Di belakang sekali tu kita tak unjurkan lagi kan. 22. Di 15 A, B, C. Kemudian yang belakang tu adalah sebaris dengan 13. Okey, di belakang tu yang tak nampak ni adalah titik berapa? Katakan kita labelkan sebagai 23. Okey, kita ambil jarak tersebut. Okey, pada garisan 13. Iaikan 23 di belakang 13. Okey, itu adalah 23. Okey, kita sambungkan. Okey. Dan kita sambungkan 23 dengan 22 dengan garisan lurus. Gitu. Okey. Okay, kita teruskan lagi. Dah selesai bahagian atas, kita selesaikan bahagian ni pula. 23, katakan ni 24. 25. 17 dah ada, 26. Dah terlalu banyak nombor. Okey. So, yang ni lah satan yang cikgu lorek kali ni. Okey, kita cari di mana titik tersebut. 24 pada pandangan hadapan, 24 berkongsi titik yang sama dengan tak ada pun di sini. Di sini adalah 24. 21/24. Okey, 25 berkongsi titik yang sama dengan 17. Okey. Pada pandangan sisi. Pada pandangan sisi 24 di sini. 25 di sini. 17 dah ada, di atasnya ialah 26. Okey. Saya cari titik tersebut. Garisan unjuran dah ada. Kita mulakan dengan 24 dahulu. Okey, kita unjurkan. Oh, 24 belum ada unjuran lagi. Kita unjurkan dahulu 24. Okey. Kita pindahkan pada garisan unjuran 24, tandakan. Okey, itu adalah 24. Okey, kemudian 25. Unjurkan jarak yang sama 25. Okey, kemudian 26. Okey, 26. Mana 26 ni? 26 dengan 24. 21, 24. Oh, salah ni. Bukan 124. 26, 24 di sini. Okey, 26, 24. Tandakan. Okey, di sini adalah 26.
Jadi kita sambungkan 21, 24, 25 bersambung, kita sambungkan 21, 24, 25. Okey, kemudian 25 dengan 17 bersambung, sambungkan 25 dengan 17, 17 dengan 26 dah bersambung. 26 dengan 24 kita sambungkan. Okey. Yang tinggal sekarang ialah bahagian dalam. Okey, itu sahaja. Maka siaplah soalan ini dalam tempoh 31 minit. Okey. Sebenarnya kita dapat permudahkan lagi kaedah ni jika kamu memahami. Contohnya 26 dengan 24 ni segaris contohnya. Okey, jarak 21 dengan 25 adalah sama jaraknya daripada satu rujukan x prime y prime. Tapi ini adalah asas dia. Bila kamu dah faham asas ini, okey, kamu boleh dapat mengagak, okey, di manakah titik-titik tersebut tanpa perlu mencari ke semua titik-titik ni. Tapi yang cikgu ajar pada hari ini, cikgu cari semua titik. Tapi sebenarnya bila kita dah faham sepenuhnya, kita tidak perlu cari ke semua titik tersebut. Okay, sekian sahaja untuk pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.